Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Jadi hari ini Abang nak sampaikan 3 cerita daripada orang yang sama dan sekali lagi cerita ini daripada luar negara. Tapi janganlah fikir ni daripada Kanada pula, jauh nah. Ni daripada Brunei. Tapi tetap jauh juga, Abang belum pernah sampai lagi ke Brunei. Teringin juga satu hari nanti. Jadi tanpa membuang masa sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita. Juga semoga Allah merahmati kita satu negara dan juga negara-negara yang lain supaya sentiasa aman damai. Amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita kali ini disampaikan oleh seseorang yang bernama Azizah. Kalau Abang tengok daripada susur galur ceritanya, macam dia lebih tua daripada Abang. Berlaku lebih kurang tahun 90-an. Dia kata awal 90-an cerita ni. Pada waktu ni dia dah tak ada ayah. Dan dia tinggal dengan mak dia. Dan mereka semua tinggal dekat satu kuartus kerajaan di Brunei. Nanti Abang beritahu nama kampungnya. Sebab Abang dah terlupa sekarang nama kampungnya. Kalau tak silap nama kampungnya Kampung Menggelai atau Menggilai. Lebih kurang dekat-dekat. Nanti kalau siapa-siapa orang Brunei boleh komen-komen kat bawah betulkan kampung yang Abang ceritakan. Kisahnya dia kata bermula daripada satu bilik di dalam rumah dia. Dan itu adalah bilik dia. Dan dia selama ni selalu dengar orang kata rumah di atas laluan makhluk alam sebelah, rumah yang terletak di laluan-laluan ni selalunya banyak gangguan. Tapi dia kata selalu dengar orang cerita, tapi tak sangka kali ini dia pula yang mengalaminya. Pada waktu tu mereka sebenarnya baru pindah dekat rumah tu. Baru pindah ke kawasan itu disebabkan atas kapasiti, dengan kata lain diarahkanlah, diberi bantuan rumah. Itu lebih tepat lagi. Jadi dia kata mula-mula masuk rumah tu tak ada rasa benda-benda pelik pun. Tapi bila selepas 2-3 minggu duduk rumah tu baru dah rasa pelik. Tapi bukan keseluruhan rumah, ada 2 kawasan aja, iaitu kawasan ruang tamu yang tempat letak TV dan juga kawasan bilik dia. Disebabkan dia ni memang orangnya bukanlah terlalu takut, jadi dia ambil duduk bilik tu tak ada masalah. Daripada bilik tu dia letakkan mak dia duduk dalam tu, dia kata lebih baik dia yang tidur dekat dalam tu. Kalau apa-apa pun terjadi, mak dia masih lagi selamat, dia walaupun dia takut tapi dia kata dia boleh handle, tak ada masalah. Kalau setakat gangguan kecil-kecilan. Tapi tak sangka gangguan kecil-kecilan walaupun kecil tapi bisanya terasa, seramnya terasa. Mula-mula dia duduk dalam bilik tu. Kira macam selepas seminggu lah dia duduk dalam bilik tu. Sepanjang seminggu tu dia dah rasa dah macam tak sedap hati je duduk bilik tu. Ada rasa macam walaupun buka lampu tapi keadaannya suram, gelap-gelap. Macam ada benda dalam ni. Kadang-kadang ada rasa angin yang tak tahu datang daripada mana walaupun tingkap tutup. Kadang-kadang dengar bunyi bising-bising dekat dalam bilik sendiri. Padahal bilik dia memang tak ada orang lain. Tapi dalam banyak-banyak kejadian dekat dalam bilik dia, ada 3 kejadian yang betul-betul memberi kesan. Yang menyebabkan duk terpahat dekat atas kepala ni, dalam kepala. Ceritanya pada satu malam, waktu tu dia ronsing, memikirkan kehidupan lah. Biasalah manusia mana yang tak ada masalah, semua manusia ada masalah kan. Jadi waktu dia melayan-layan mata tu nak tidur, dia letakkan tangan dia dekat atas dahi. Macam ni lah, dia tidur dalam macam ni dengan harapan dia boleh cepat lelap lah. Jadi bila dia letak tangan macam tu, sambil memikirkan masa-masa depan, apa yang dia nak buat tentang kehidupan dia. Waktu tu bilik betul-betul gelap. Tapi yang peliknya, tiba-tiba dia ada rasa satu tangan yang sejuk. Tangan dia pegang macam ni kan. Dia ada rasa satu tangan yang sejuk pegang tangan dia dan alihkan tangan dia letak dekat tepi badan. Waktu tu dia tak boleh nak buat apa. Bukan dia kata dia tak boleh. Dia boleh je kalau dia nak sentap tangan tu. Tapi dia kata, kenapa pula tangan dia beralih dengan sendiri? Diam je tangan dia duduk letak kat sebelah. Waktu tu dia nak macam buka lampu, nak pastikan ni dalam biliknya ada orang lain ke.
Tapi dia matikan niat. Mungkin dia kata perasaan dia je kot. Duk melayang-layang pemikiran sampai lupa tangan tu sendiri bergerak duduk dekat sisi badan. Dia buat sekali lagi. Dia angkat tangan dia, letak dekat dahi. Dan kali ini, kalau tadi tu dia kejam mata, tapi kali ini dia buka mata. Dia nak tengok apa benda yang pegang tangan dia. Tapi sekali lagi dia rasa ada satu tangan sejuk pegang tangan dia dan alihkan tangan dia tu duduk dekat tepi badan. Pada waktu kali kedua ni, dia betul-betul nampak depan mata. Walaupun dalam keadaan gelap, kita punya mata kan boleh membesar kan, boleh melihat dalam gelap ada kalanya. Jadi dia nampak tangan dia bergerak sendiri. Dan untuk kali yang ketiga, dia berniat kalau benda tu nak alihkan tangan dia sekali lagi, dia keras, buat keras. Kalau benda tu nak, dia sentap-sentap lah dia kata. Jadi dia letak sekali lagi tangan dia dekat atas dahi. Dan untuk kali yang ketiga, benda tu pegang tangan dia dan cuba nak alihkan. Pada waktu tu dia melawan tau. Dia melawan, dia tak nak kasih benda tu pegang tangan dia. Tapi kudrat makhluk tu lebih kuat daripada Azizah. Tangan dia secara automatik dialihkan daripada dahi, letak dekat tepi badan. Dan pada waktu tu dia kata tak boleh jadi. Ini mesti dia kena tidur buka lampu. Dia pun bangun perlahan-lahan. Dia malas nak tergopoh-gopoh. Biarkan benda tu relax supaya dia tak gelabah. Dia pergi dekat sus lampu. Tak, dia buka lampu. Dan satu bilik terang. Dia tengok sekeliling bilik. Tak ada orang. Kat rumah pada waktu tu ada dia dengan mak dia je. Kat sekeliling bilik tak ada orang. Sah-sah tadi bukanlah orang, tapi sesuatu yang sengaja dengki di waktu tidur. Jadi dia pun tutup balik lampu, keluar daripada bilik, jalan perlahan-lahan pergi bilik mak dia, baring sebelah mak dia. Lepas tu mak dia tanya, Azizah, kenapa engkau baring kat sebelah mak? Engkau takut ke? Ada apa-apa yang berlaku ke? Tak ada apa-apa mak. Kalau nak cerita, kita cerita besok. Malam ni kita tidur. Dan bila besok pagi ni dia cerita dengan mak dia kata, kan kita semua dah tahu laluan rumah kita ni adalah laluan, tapi kita tak ada pilihan. Ini je rumah yang kita boleh dapat. Okeylah, terimalah, redor je lah. Setakat dengki alih-alihkan tangan, tak ada apa kot. Tapi rupanya kejadian selepas tu akan berlaku lebih seram lagi. Kejadian kedua selang dalam beberapa minggu daripada kejadian pertama. Pada waktu tu kakak dia datang rumah. Kakak dia nak tidur rumah mak dia. Maklumlah rumah baru dapat. Jadi ramailah adik-beradik datang nak tidur, nak merasa. Jadi disebabkan rumah tu tak ada berapa banyak bilik sangat, kakak dia bercadang untuk tidur dekat dalam bilik Azizah. Jadi Azizah tidur dengan mak dia. Malam tu tak ada apa-apa berlaku. Semuanya tidur aman-aman. Tapi besok paginya, bila waktu sarapan pagi, kecoh rumah tu macam dilanda geroda. Dia punya bisingnya. Sebabnya waktu tu kakak dia pungpang cerita. Jadi dia ni pun, Azizah ni pun nanya-nanyalah kakak dia. Lepas siap-siap mandi, turun nak pergi sarapan tu, tanyalah dengan kakak dia, apa benda lah kak, kau bising-bising kak, dia kata. Kau tahu tak, malam tadi aku tidur kat lantai. Apa masalahnya kalau tidur kat lantai? Malam tadi sebenarnya aku tidur dengan laki aku dekat atas katil kau. Memang itulah aku tak bergalih-galih ke mana-mana. Tapi bila aku bangun pagi nak subuh, tengok-tengok aku ada dah lah dekat lantai. Terceruk kat tepi bilik sekali. Macam aku diangkat dan diletakkan dekat situ. Dia kata, kau mimpi kot kak, kau yang berjalan dalam tidur ke? Mustahil, dia kata. Dia seumur hidup dia tak pernah berjalan dalam tidur. Dan dia jenis orang yang bunyi teketek sikit pun dah boleh terjaga. Jadi mustahil kalau dia tak sedar yang dia tu berjalan. Dan lebih lagi, dia tanyalah, Azizah cakap dengan kakak dia, mungkin kau jatuh kot kak. Dia kata, kau yang tak perasan. Agak logik lah, dia kata. Kalau kakak jatuh, memang kakak boleh rasa sakit badan. Jadi, sebab, minta maaf, ini bukan body shaming, minta maaf sangat. Sebab dia kata badan kakak dia agak berisi. Jadi, kalau jatuh tu memang boleh rasa lah. Kalau jatuh kan badan, kita punya badan kan mengempak tangan ke ataupun hentakannya terlalu kuat. Tapi boleh rasa. Takkanlah kakak tak rasa. Tapi tetap juga walaupun Azizah tahu yang apa kakak dia cakap tu betul, tapi tak naklah mengiyakan.
Kalau mengiyakan kata Azizah seolah-olah meraihkan yang mereka tu telah berjaya mendengki mereka sekeluarga. Dan malam yang kedua kakak dia tak nak tidur dekat dalam bilik Azizah, dia cabut balik tidur dekat rumah. Jadi Azizah tidur dekat dalam bilik dia, tapi malam-malam seterusnya tak adalah apa benda-benda yang pelik berlaku. Selang 2-3 minggu daripada kejadian ketiga, berlaku satu peristiwa yang sangat pelik. Dia susah nak jelaskan. Pada waktu tu dia tengah semayang maghrib ke semayang isyak. Tengah semayang, kita fokus. Kadang-kadang kita tak terfikir kiri dengan kanan kita. Kita lebih terfikir apa yang kita baca dalam solat tu. Tapi dia kata, waktu dia tengah baca solat tu, dia betul-betul rasa terganggu sebab belakang dia, tiba-tiba dia dengar macam ada horn kereta, ada angin, ada riuh. Waktu mula-mula tu dia ingatkan memang orang dekat luar rumah. Bunyi bising tu datang daripada luar rumah. Tapi bila dipikir-pikirkan semula, rumah dia bukan dekat dengan jalan besar. Dan bunyi tu macam seolah-olah bunyi tengah hari. Jadi dekat belakang dia ni apa? Nak memandang waktu solat, tak boleh kan, batal solat, memang berdosa kalau kita pandang sesuka hati. Melainkan kalau kat belakang tu ada ular sawa nak membelit kan, jadi bolehlah pandang belakang. Tapi kalau setakat bunyi-bunyi tak boleh pandang belakang. Jadi dia pun habiskanlah solat. Habis solat je, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus pusing badan tengok belakang, kok ada jalan raya kat belakang dia? Tak ada. Kosong macam tu je. Habis solat, bunyi angin tak ada, bunyi kereta tak ada, bunyi orang berjalan tak ada. Betul kot, dia kata bilik dia ni sebenarnya dekat tengah jalan raya, dekat alam sebelah. Okeylah dia kata, tak ada masalah pun, asalkan tak ada berlaku benda gangguan yang terlalu teruk sangat. Dan dia terima keadaan rumah dia. Cuma dia risau kalau ada orang daripada luar rumah. Maksudnya kalau anak saudara datang ke ataupun saudara mara datang, orang-orang tu yang dikacau. Bila orang-orang tu dikacau, dia akan memberi satu pemikiran negatif dekat rumah tu. Jadi benda tu akan disebarkan ke saudara mara lain sewaktu kenduri kahwin ataupun hari raya. Aku tidur rumah dia, tiba-tiba aku nampak gitu. Jadi dia pun risau yang itulah, lebih risau yang itu. Takut jadi cerita lah rumah, jadi bahan-bahan borakan. Kalau tadi ceritanya berlaku pada tahun 1990-an, tapi kali ini ceritanya berlaku pada tahun 2019 dekat rumah yang sama. Selepas 3 kejadian tu, sebenarnya banyak lagi kejadian-kejadian susulan. Tapi dia buat bodoh je lah. Dah terima keadaan rumah tu memang duduk tengah jalan raya alam sebelah. Nak tak nak, redor je lah. Kalau tengok TV tiba-tiba terasa macam angin kena langgar dengan bonet kereta, redor je, dia kata tak ada masalah pun. Tapi pada cerita yang kedua ni, bukan dia dengan mak dia yang alami, tapi anak buah dia. Anak kepada Julia, kakak dia. Waktu ni anak dia dah besar, dah remaja. Jadi kisahnya, pada hari kejadian tu, salah seorang daripada anak buah dia kena masuk hospital. Sakit lah. Ada sakit ke kemalangan ke, lebih kurang macam tu lah. Jadi disebabkan jarak hospital dengan rumah Julia, yang masuk hospital tu anak Julia. Anak Julia tu ada lebih kurang 2-3 anak lah. Jadi yang masuk hospital tu anak Julia. Dan disebabkan rumah Julia dengan hospital agak jauh, beberapa orang anak, terutama anak Julia yang lelaki yang bernama Amir, duduk dekat rumah nenek mereka. Rumah yang seram tu, yang bilik seram yang abang cerita yang pertama tu. Tujuannya nak duduk dekat bilik tu adalah senang dia nak berulang-alik tengok kakak dia. Dia sebagai wakil kepada mak ayah dia, wakil keluarga, bolehlah tengok-tengokkan kakak. Pada waktu tu pula Amir tak berapa nak sibuk sangat. Jadi pada hari kejadian tu, Amir balik daripada hospital agak lewat. Jadi neneknya tanyalah, mak kepada Azizah, mak kepada Julia, tanyalah kenapa Amir balik lewat. Dia boleh cakap macam ni, dah lama tak berjalan dekat hospital. Jadi tadi merayau-rayau dekat hospital, nampaklah terserempak orang meninggal, terserempak mayat nak dibawa ke dalam lift, terserempak dengan orang sakit-sakit. Dia kata, tapi bila dengar macam tu, nenek ni, mak kepada Azizah dan juga Julia cepat-cepat bagi nasihat. Sebenarnya hospital tu adalah tempat orang berehat, orang sakit. Dan banyak berlaku kematian lah dekat situ. Jadi sebenarnya kalau lebih baik, jangan diganggu. Jangan merayau-rayau sesuka hati. Merayau tu seolah-olah mengganggu ketenteraman
makhluk lain ataupun mengganggu ketenteraman pesakit. Jadi jangan buat lagi, dia kata. Okeylah, bila dia nenek dia cakap macam tu, si siapa tadi, Amir Amir pun kata next time dia tak nak lah. Dia kalau datang hospital, dia tengok aja kakak dia, lepas tu bila kakak dia baik kedudukannya, dia pun baliklah rumah nenek dia balik. Dia tak balik rumah dia. Jadi dia kata pada hari kedua selepas daripada dia melawat kakak dia tu, sekali lagi Amir balik lewat. Nenek dia tegur, kalau balik daripada hospital jangan lewat sangat. Pada waktu ni dia tak menyaut tau. Dia dah senyap. Dia cuma nyaut. Jadi bila tengok nenek dia, bila nenek dia tengok, si Amir dia pelik. Nenek dia panggil lah. Amir duduk dengan nenek dekat depan TV ni. Nenek nak tanya, dia ikut lah. Dia ikut, dia duduk dekat sebelah nenek dia. Lepas tu nenek dia borak lah. Tadi dia, macam mana kakak elok ke tidak, kakak makan apa, ikan kembung ke, ikan caru ke. Tapi apa pun soalan yang si nenek tanya, kata Azizah, satu pun Amir tak balas. Amir cuma balas, itu je. Ikan kembung ke ikan caru? Toge ke saiwi? Itu je lah jawapannya. Jadi tahulah si nenek yang Amir ni dalam keadaan yang pelik-pelik. Jadi nenek ni panggil lah Azizah lah. Azizah, keluar sekejap daripada bilik. Pada waktu tu Azizah macam malas nak keluar. Dia pun baru balik daripada kerja. Penat dia kata. Jadi dia buat macam tak dengar je, diam je, bawa bagi. Konon-konon buat tidur lah. Tiba-tiba si nenek dia menjerit, Azizah keluar daripada bilik. Datang sini dekat ruang TV. Nak tak nak, bila dah mak menjerit macam tu, Azizah bangunlah. Cepat-cepat dia bangun daripada tempat baring dia. Pergi ke ruang TV. Tengok apa yang berlaku. Apa yang Azizah nampak betul-betul satu suasana yang cukup seram. Dia nampak dekat depan TV, Amir mencangkung, duduk dalam keadaan mencangkung. Dengan sebelah tangan dia dicakar-cakarkan dekat lantai. Dan hidung dia keluar darah. Waktu tu dia macam tu. Jadi Azizah tak berani juga nak dekat. Dia kata kalau dekat takut ada, dia pun belum tentu kuat semangat. Dia kata, tapi dia panggil dia daripada jauh, Amir dengar tak aunty ni? Aunty panggil Amir ni. Itu je. Yang dengar tu je. Jadi Azizah panggil sekali lagi. Berulang kali Azizah panggil untuk pastikan Amir tu betul-betul sedar. Jangan berkelakuan macam tu. Si nenek ni dah duduk kat tepi sudut, dah diam gigil-gigil dah. Kenapalah cucu aku tiba mencangkung, mencakar-cakar lantai dengan hidungnya agak keluar darah. Jadi Azizah berusaha juga. Amir, mengucap Amir, Allahu Akbar. Ingat Allah. Dia kata, ikut aunty mengucap ni. Tapi Amir tak ikut. Amir diam je. Dia mendedor je. Tak boleh jadi ni. Jadi Azizah telefonlah Julia, kakak dia. Kak, datang sini kak. Anak kau macam pelik ni kak. Kalau datang jangan datang seorang. Kau datang dengan ustaz sekali. Kalau kau datang seorang pun tak ada guna juga. Kak Julia ni memang mengiyakanlah apa yang Azizah minta. Bawa ustaz sekali. Jadi sementara nak tunggu ustaz tu, lupa abang nak cerita. Dalam rumah tu ada seorang lagi adik Azizah, lelaki. Jadi Azizah ni panggil adik lelaki dia ni. Cakap, ketuk pintu. Keluar, dia kata. Anak buah kita dalam keadaan yang pelik-pelik ini, dia kata. Jadi, dekat ruang kawasan kejadian tu, ada Amir yang tengah kena rasuk, si nenek yang duduk dekat sudut menggigil-gigil, Azizah dan juga adik lelaki Azizah. Jadi, diorang tengok Amir, apa yang Amir buat. Tak boleh jadi, si pakcik ni, adik bongsu kepada Azizah, panggil Amir. Mir, dia kata, dengar pakcik dia panggil ni, kau dengar tak? Dia diam je. Terus dia buat tindakan yang sama. Last si pakcik ni cakap macam ni. Aku tahu dekat dalam badan Amir tu bukan Amir, tapi orang lah, benda lain. Lebih baik kau menjawab sebelum aku baca surah-surah tertentu, biar kau terbakar. Dia terus jawab. Nak apa? Kata. Engkau bukan Amir kan? Kata. Bukan, aku bukan Amir. Lepas tu, kenapa kau masuk dalam badan Amir? Amir tadi datang melawat aku. Jadi aku rasa aku nak bawa Amir balik. Kata. Kau nak bawa Amir balik ke mana? Amir sinilah rumah dia. Tak, Amir kena balik. Rumah Amir jauh daripada sini. Rumah Amir dekat hospital. Kata. Oi, lain macam ni. Dengan suara garau dia macam tu. Kalau suara abang ni tak adalah seram sangat kan. Jadi dengan suara garau dia macam tu, tahulah keadaan Amir ni lain macam. Jadi sementara nak tunggu Julian dia datang dengan ustaz ni, si Azizah dengan adik lelaki dia cuba berborak-borak dengan Amir. Amir tu berasal daripada mana, Amir buat apa, dia buat macam kawan.
Padahal yang diborak tu adalah makhluk yang masuk dekat dalam badan Amir. Tapi sebab kebanyakan daripada soalan dia tak nak jawab. Dia aja. Tiba-tiba Amir bangun. Dia dah tak cakap-cakap lagi. Darah dekat hidung pun dah berhenti. Dan dia dah kesat macam tu. Jadi dia bangun. Bila dia bangun, Azizah tanya, nak ke mana tu? Dia kata, aku nak balik, dia kata. Aku dah penat duduk sini. Tiba-tiba kau yang bangun merah. Sambung-sambung, ada gelabah, mana nak cerita? Okey. Aku nak balik, dia kata. Aku nak bawa Amir sekali. Dia kata tak boleh. Kau tunggu sini. Kau tunggu sampai Mak Amir datang, dia kata. Lepas tu benda tu jawab, aku bukan Amir. Aku nak bawa Amir balik. Jadi Amir tak sesuai duduk kat sini. Amir akan duduk dengan aku dekat hospital. Dah tak ada soalan nak tanya. Dah gelabah dah kata Azizah. Amir bangun. Amir pergi dekat pintu. Dan Amir cuba rempuh pintu. Dong. 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 Mula-mula dia orang tak faham. Kenapa Amir langgar pintu 2-3 kali? Langgar lagi. Sampai dekat 10 kali langgar. Lalu Azizah cakap macam ni. Benda yang ada dalam badan Amir aku nak pesan. Engkau datang sini dalam keadaan yang tembus-tembus. Tapi sekarang kau duduk dekat dalam badan Amir. Amir tu berjasad. Engkau tak boleh tembus pintunya. Dia pandang pada Azizah. Oh ya, aku baru teringat. Aku tak boleh tembus-tembus. Aku sekarang dalam badan Amir. Waktu tu kata Azizah tak tahu nak gelak ke tidak. Lah, sengal juga benda Allah ni, dia kata. Dia dah tahu dia datang masuk dalam keadaan, mungkin dalam keadaan berasap-rasap, berterbang-terbang, masuk ke dalam badan Amir. Lepas tu bila masuk dalam badan Amir, dia ingat dia boleh tembus-tembus. Tu bila Azizah cakap macam tu, dia macam, oh yelah, aku tak boleh tembus, dia kata. Jadi Azizah ambil peluang. Jadi kalau macam tu, kau kena keluar daripada badan Amir, kau kena keluar, lepas tu kau barulah boleh tembus-tembus dinding, tembus pintu semua. Bila Azizah cakap macam tu, dia balas tau. Dia balas, kau ingat ke bodoh? Aku tak nak keluar dari sini. Kalau aku keluar, aku tak boleh bawa Amir. Azizah sambung. Habis kalau kau tak boleh bawa Amir, kau tak boleh nak keluar, macam mana kau nak keluar? Kau nak kena bawa Amir juga kan? Nak tak nak kau kena keluar daripada badan Amir. Dia boleh jawab, tak semestinya. Kalau aku nak bawa Amir, aku akan keluar guna kunci. Boleh tahan lah. Cerdik juga kan? Oh, Azizah dah tak tahu nak cakap apa. Habislah. Kalau dia keluar kunci, mana tahu kan sekali dia buka kunci, dia buka pintu, sup dia lari macam rasanya ambil jauh. Macam mana nak kejar kan? Tapi mujur, Alhamdulillah, baru dia nak buka pintu, Julia sampai dengan Ustaz. Terus Ustaz rukiahkan si Amir. Meronta-ronta lah Amir. Haralah Amir. Menjerit-jerit. Tapi berkat dah Ustaz datangkan, doa Ustaz tu memang makbul kan. Akhirnya benda tu keluar daripada dalam badan Amir. Habis-habis tu, semua tanyalah macam mana boleh jadi macam ni. Amir kata, waktu dia meraya-raya kat hospital tu, dalam sekitar hospital dekat Brunei tu, dia nampak ada satu lelaki. Dia kata, lelaki tu macam separuh umur, lebih-lebih kurang umur 40-an macam tu. Dan yang peliknya, dia tak bergerak. Dia diam aja dekat satu sudut. Dia ingatkan tu pesakit. Tapi bila dia tengok sekali lagi, benda tu dah hilang. Dia kata dia nampak bukan pesakit kot. Mungkin makhluk alam sebelah. Jadi sejak daripada tu, bila dia balik rumah nenek dia, balik rumah nenek dia borak dengan nenek dia. Bila borak dengan nenek dia, dia rasa ngantuk sangat. Tiba-tiba dia lupa. Dia hilang. Dia tak ingat apa-apa. Sampailah Ustaz datang ubat dia. Tapi mujur. Benda tu sempat dirukiah. Kalau tidak, dia buka pintu, dia keluar, hara. Macam mana kalau dia keluar terus berlari? Terus dia hilang tak ke mana. Kalau berlari, okey lagi, terbang. Memang tak tahu ke mana. Tapi cerdik juga. Tapi dia tahulah dia tak boleh keluar pintu bila dia masuk dalam badan Amir. Dia kena buka pintu tu baru dia boleh keluar. Nak tembus-tembus memang tak boleh. Tapi dengan kata lain, sebenarnya kita manusia adalah makhluk yang berakal kan. Kita boleh manipulate daripada situ. Cerita yang ketiga pula yang kena rasuk adalah Julia, kakak kepada Azizah. Pada waktu tu dia kata Julia datang rumah mak dia ada urusan. Tapi waktu Julia datang tu, pada malam tu, dah rasa macam pelik sebab muka Julia pucat. Jadi yang buka pintu waktu tu Azizah, dia tanya, "Kak, kau kenapa kak? Muka kau pucat macam je kak ni. Kau sihat ke tidak ni?" Waktu tu Julia tak menyaut. Julia diam je. Sebenarnya, rumah tu memang terletak di laluan. Jadi Azizah kata mungkin waktu kakak dia datang tu, kakak dia dalam keadaan yang sihat.
Tapi bila waktu kakak dia datang tu, dia terlambat buka pintu. Mungkin sewaktu dia lambat buka pintu tu, ada benda lain yang masuk dalam badan kakak dia. Sebab itu muka kakak dia berubah ke pucat-pucat, dan kakak dia macam tak tenung benda lain. Kakak dia tunduk je pandang lantai. Jadi bila dah macam tu, kakak dia masuk dalam rumah. Selepas Azizah buka pintu, dia terus duduk dekat depan TV. Lepas duduk dekat depan TV, dia dah mula menangis. Dah mula menangis, Azizah panggil mak dia. Mak, jadi sekali lagi, hari tu si Amir, anak Julia yang kena rasuk. Sekarang ni pula, mak dia pula kena rasuk. Ya ke kakak kau kena rasuk ke? Dah anak beranak 2 orang ke depan. Tengoklah betul. Julia dah menangis-nangis kat depan TV. Jadi mak dia, Julia, sedar Julia, ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia kata. Mengucap Julia, tapi Julia terus menangis saja. Jadi Azizah pun dapat idea. Daripada dia suruh Julia mengucap, dia tanyalah, orang dalam badan Julia ni, awak nak buat apa dengan Julia? Kenapa awak masuk dalam badan kakak saya? Tapi tak nyaut ke benda tu. Walaupun Azizah tanya soalan, macam dia tanya soalan waktu dia dengan Ahmad itu, tapi kali ni benda yang ada dalam badan Julia tu tak menyahut. Dengan kata lain, benda tu mungkin jenis yang liar, dia kata. Jenis yang memang tak makan saman. Jadi, untuk mengelakkan daripada kakak dia buat benda-benda yang pelik, sementara nak tunggu, lepas tu dia pergi telefon ustaz lah. Sementara nak tunggu ustaz datang, dia orang pun, si emak dan dengan Azizah duduklah sebelah Julia ni. Kalau, takut kalau Julia tiba-tiba meloncat terbang ke, apa-apa, dia orang duduk sebelah menyebelah, boleh pegang kalau apa-apa yang terjadi kan. Tapi apa yang Julia buat adalah satu benda yang tak masuk akal. Lebih kurang macam cerita Ahmad juga, tapi dia agak lain sikit. Waktu ni dia kata, tiba-tiba Julia menangis. Selepas menangis, Julia bertukar. Dia daripada duduk atas kerusi, dia menyangkung pula. Menangis lagi. Sambil menyangkung. Pada waktu tu, mak dengan Azizah duduk je sambil berzikir. Allahu Akbar, dan bacalah ayatul kursi. Kalau sembuh-sembuhkan pada Azizah ni, dia kira macam darurat juga kan. Tak boleh nak buat apa sebentar nak tunggu ustaz. Azizah dengan mak dia baca ayat-ayat suci, sembuh-sembuhlah kepada suci Julia. Tapi Julia tak berubah. Macam tu juga melala macam tu, sambil dia duduk mencangkung. Dah habis lepas 10 minit duduk mencangkung sambil menangis, tiba-tiba dia bangun. Okey. Sekali lagi, ini bukan body shaming, tapi waktu ni kalau tengok daripada cerita, badan Julia agak besar tau. Jadi waktu Julia nak bangun daripada menyangkung tu, agak struggle juga, memapah-mapah juga, sebab badan berat nak bangun daripada menyangkung pula 10 minit, memang krem kaki. Kalau abang ni badan yang kecil macam ni pun menyangkung lama-lama memang krem kan. Jadi dia nak bangun tu je, terpaksalah si Azizah dengan mak dia, papa bagi dia bangun. Waktu tu Azizah nak gelak juga. Dah tahu masuk dalam badan orang yang tak boleh menyangkung, kau pergi menyangkung. Ni pula padahnya lah pula nak bangun susah. Seolah-olah benda tu tahu apa yang Azizah katakan dalam hati. Dia terus pandang Azizah. Dia jeling ke arah Azizah. Azizah pun kata, pandai pula kau nak jeling. Aku nak dah mengatakan kau dalam hati kan. Jadi dia biarkan benda tu berdiri. Menangis lagi. Lepas tu dia berjalan. Azizah biarkan je lah. Asalkan dia tak berjalan ke pintu. Kalau dia berjalan ke pintu, bahaya. Pintu dah siap-siap dia orang kunci. Jadi Julia yang kena rasuk ni pun berjalan. Dia berjalan ke arah meja. Lepas tu dia panjat kerusi. Waktu tu kan Azizah dah rasa macam habislah. Sebabnya meja makan rumah mak dia ni meja kaca. Badan kakak dia pula agak sihat kan. Jadi dia dah diri atas kerusi. Azizah dah berdebar dah. Dia bukan berdebar benda tu kena rasuk ke apa, dia berdebar. Janganlah si Julia naik atas meja. Haja pecah meja ni Kang. Memang tak boleh tahan kaca dia. Memang betul. Azizah dah melangkah naik atas meja. Baru dia nak melangkah atas meja, terus Azizah lah, Julia baru melangkah nak naik atas meja. Azizah menjerit. Oi, orang yang ada dalam badan Azizah, dalam badan Julia, kau jangan naik atas meja. Kau tahu tak berat badan kau berapa? Terus dia pandang. Lepas tu dia tengok badan dia. Lepas tu dia turun. Dia tak jadi berdiri atas meja. Dia berdiri atas kursi. Diam. Lepas tu dia berdiri dekat lantai. Lepas tu dia menyangkung balik, nangis. Dia sedar dia kalau naik atas tu memang pecahlah meja tu ke bawah. Kalau abang pun naik atas meja kaca, mau pecah kaca kan. Meja kaca kan tempat kita letak lauk, bukan kita letak
atas tu bakul durian kan. Jadi waktu tu benda tu perasan, dia siap tengok badan. Oh Allah, dia kata, agaknya lah dalam hati, besar juga orang yang aku masuk dalam badan dia ni. Jadi kalau mau naik atas tu memang pecah. Dia duduk menyangkung dekat lantai, nangis. Tak lama tu Ustaz sampai, Ustaz baca ruqyah, lepas tu lega lah. Jadi tanyalah, Ustaz tanya, dia orang semua tanya, macam mana benda ni berlaku? Memang betul lah seperti yang Azizah jangkakan. Kakak dia ni duduk dekat garaj kereta lama sangat. Jadi waktu tu nak malam kan, nak pertukaran waktu malam lepas maghrib. Jadi mungkin pada waktu tu ada benda lain yang datang, yang masuk pada kakak dia. Nak jadi cerita, kakak dia pula pada waktu tu memang datang bulan, memang tak boleh nak solat. Jadi senanglah benda tu untuk datang menyinggah. Tapi tu bukan benda yang dibela, bukan benda liar yang masuk, dia senang keluar. Tapi sejak daripada tu, dia orang banyak kali pagar rumah tu untuk mengelakkan daripada perkara-perkara buruk berlaku di lain masa. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Ini santai je ceritanya, hari Jumaat, jadi tak boleh nak menjerit-jerit ceritanya, lebih santai. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, sekali lagi abang nak ingatkan, abang ada buat promosi perapan sate, beli 3 dapat RM80. Kalau ada yang cakap harga dia mahal, memang agak keras sikit harganya, sebab bahan-bahan yang digunakan pun bukanlah murah. Jadi nak kata untung tu tak banyak, tapi lepas bagi diskaun ni adalah RM1-2 untungnya. Okey je, setakat abang pun buat setakat untuk memperkembangkan, berkongsi resepi perapan sate yang ayah dengan mak abang buat kan. Jadi kongsikan dengan ramai orang. Tapi kalau jual satu dengan harga yang terlalu murah, takut tak balik modal. Jadi buatlah promosi, beli 3 dengan harga RM80. Jadi siapa-siapa nak rasa, abang masih lagi buat promosi sehingga tamat bulan Syawal, bulan Aidil Adha nanti. Nanti moga-moga dapatlah manfaat untuk semua. Okey, hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang dengan cerita yang lain, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.